Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sabah maju jaya, salam Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Salam penampang huguan pemacu kecemerlangan. Pihak majlis mengalu-alukan kebersamaan tuan-tuan dan puan-puan dalam kolokium transformasi pendidikan penampang huguan bagi tahun 2021. Sebelum kita meneruskan perjalanan program kita pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Muhammad Farizan bin Seman bagi memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami memanjat rasa syukur kerana dengan izin-Mu kami dapat menghadiri majlis pada hari ini. Semoga majlis ini berjalan lancar dan mencapai objektif yang ditetapkan. Kurniakanlah jua keazaman untuk kami bekerja dengan tekun dan penuh kesungguhan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, perkukuhkanlah keazaman, permuafakatan dan persefahaman antara kami agar kami mampu merealisasikan slogan keramat penampang hubungan pemacu kecemerlangan. Justru itu, jadikanlah kami warga pendidikan yang sentiasa mengutamakan kecemerlangan dan budaya kerja yang berkualiti di setiap peringkat, serta sentiasa memperbaiki kelemahan dan melaksanakan penambahbaikan berterusan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, anugerahi kami kekuatan fizikal, ketahanan mental, kemantapan emosi dan kemantapan rohani agar kami mampu memberi khidmat bakti yang terbaik bagi mengangkat maruah dan imej jabatan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memberi Kesejahteraan, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang mendapat rahmat, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara dari segala bencana. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Farizan atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga program kita dilimpahi rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa, berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang dihajatkan. Kepekan Donggongon membeli bilis, singgah di Putatan menjamu selera. Izinkan kami memulakan majlis, membuka kata, memula bicara. Yang berbahagia Datuk Dr. Mistrin binti Radin, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Puan Indang Kasih binti Haji Sibin, Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Penampang. Yang berbahagia Datuk Dr. Amin bin Senin, Pengasas dan Koordinator Connecting Dots Learning. Encik Awang Muhammad Kadir bin Awang Kanak, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pengurusan Sekolah. Puan Jermaine Masela Sikijip, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Perancangan. Puan Ho Fui Lu, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran. Encik Robert John, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid. Kaunselor Pendidikan Daerah, semua pegawai SI Partners Plus dan pegawai SISC Plus, Barisan Penolong Pegawai PPD Penampang. Yang berusaha Puan Jennifer Asing, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah St. Michael, merangkap pengerusi Persatuan Pengetua-Pengetua Sekolah Menengah Daerah Penampang. Yang berusaha Encik Kasbullah Mangun, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pekan Putatan, merangkap pengerusi Majlis Guru Besar Daerah Penampang. Para pembentang kolokium serta semua warga pendidikan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Segala syukur dipanjatkan ke atas Ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam program Kolokium Transformasi Pendidikan Huguan tahun 2021 yang dijalankan secara dalam talian anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Penampang. Untuk makluman semua, tema kolokium pada kali ini adalah Transformasi Sekolah 2025 Memacu Kemenjadian Murid. Adalah diharapkan penganjuran kolokium pada kali ini
dapat menjadi landasan perkongsian amalan terbaik yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di bawah program Transformasi Sekolah 2025 atau TS25. Selain itu, diharapkan juga agar konsep dan amalan terbaik PDPC dapat diaplikasikan, potensi murid dapat dimaksimumkan menerusi pembelajaran berasaskan projek iaitu PBL, dan akhir sekali dapat mengetengahkan pencapaian sekolah di bawah program TS25 dan keberkesanan program ini khususnya bagi kohort yang terlibat. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian, Kolokium Transformasi Pendidikan Penampang Huguan pada kali ini diadakan selama 2 hari, iaitu bermula pada 27 Oktober sehingga 28 Oktober 2021. Untuk makluman semua juga, terdapat 3 slot pembentangan yang akan dijalankan secara selari melibatkan pembentangan daripada kumpulan pengetua dan guru besar serta guru-guru daerah penampang dan juga pembentang dari daerah-daerah jemputan. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan yang berusaha Puan Indang Kasih binti Haji Sibin, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Penampang untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sabah hebat katakan tidak kepada nombor 16. Katakan ya kepada 10 terbaik. Salam penampang Huguan pemacu kecemerlangan. Yang berbahagia Datuk Dr. Mistrin binti Radin, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berbahagia Datuk Dr. Amin bin Senin, Pengasas dan Koordinator Connecting Dots Learning sebagai tetamu jemputan. Yang berusaha Puan Marcella Skijip, Timbalan PPD Sektor Perancangan, Puan Ho Fuilu, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, Encik Awang Muhammad Kadir bin Awang Kanak, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah, Encik Robert John, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid, Kaunselor Pendidikan Daerah, semua si Partners Plus, SIC, Puan Jennifer Asing, Pengetua SM Saint Michael, merangkap pengurusi Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Daerah Penampang, Encik Kasbula Manggun, Guru Besar SK Pekan Putatan, merangkap pengurusi MGB Daerah Penampang, semua penolong pegawai, para pembentang kolokium, semua guru yang bersama-sama dalam kolokium pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin dan kurnianya, perancangan menganjurkan kolokium peringkat pejabat pendidikan daerah penampang dapat direalisasikan pada hari ini. Terima kasih atas kesudian yang berbahagia Datuk Pengarah kerana memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan kolokium transformasi pendidikan penampang Huguan pada tahun ini. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada seluruh warga kerja pejabat pendidikan daerah penampang yang sangat komited dalam menjayakan kolokium yang dianjurkan julung kali pada tahun 2021. Ucapan penghargaan juga saya tujukan kepada semua pembentang atas sumbangan mereka dalam menjayakan kolokium ini sebagai medan perkongsian pengalaman dan cetusan idea ke arah menempah kejayaan dalam bidang pendidikan. Dalam kolokium pada kali ini, seramai 26 orang pembentang yang terdiri daripada pengetua, guru besar, guru cemerlang dan guru inovasi yang akan membentangkan perkongsian amalan terbaik dan inovasi mereka. Kita juga telah menjemput 6 orang pembentang daripada daerah luar, iaitu Kota Kinabalu, Papar,
Tuaran, Kota Marudu dan juga Keningau. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan daripada PPD Penampang. Kita juga amat bertuah dan berterima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Amin bin Senin kerana kesudian menerima jemputan sebagai pembentang utama kolokium pada kali ini. Dan kita semua maklum bahawa Datuk Dr. Amin merupakan permata yang mempelopori naratif baharu pendidikan dan pendekatan bottom to up. Ungkapan beliau yang cukup memotivasikan yang dikenang sepanjang zaman ialah sebaik manapun sistem pendidikan sesebuah negara, namun jika tidak disokong dengan guru-guru yang baik dan berkualiti, kita tidak akan ke mana. Yang Berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sesungguhnya tema kolokium pada kali ini iaitu transformasi sekolah 2025 memacu kemenjadian murid adalah sangat tepat ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Mengaplikasikan cabaran zaman globalisasi mendesak warga pendidik meningkatkan kompetensi dalam mendidik anak bangsa dan kejayaan menjana pembelajaran yang cemerlang bermula daripada kepimpinan pemimpin instruksional yang mantap. Terdapat 4 objektif yang telah digariskan dalam kolokium pada kali ini. Yang pertama, mewujudkan medan perkongsian amalan terbaik sekolah-sekolah di bawah program TS25. Yang kedua, mengaplikasikan konsep dan amalan PDPC terbaik. Yang ketiga, memperkukuh jati diri pengurus dan pemimpin institusi pendidikan dalam menghadapi cabaran kali ini. Dan yang keempat, mengetengahkan pencapaian sekolah di bawah program TS25. Untuk makluman Yang Berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, daripada 34 buah sekolah rendah dan menengah di daerah Penampang, 27 sekolah kini sedang melaksanakan program TS25. Untuk sekolah-sekolah di daerah Penampang, kita tidak ada kohort 1, 2 dan 4. Sebaliknya, kita terlibat dalam program TS25 melalui kohort 3 iaitu SMK Tansau, SK Tansau dan SK Kibabait. Kohort 5 pula ialah SMK Limbanak, SMK Bahang, SMK Putatan, SK Bahang, SK Petagas, SK Kampung Contoh, SK Pekan Putatan, SK Sugut, SK St. Aloysius Limbanak dan SJKC Huasyong. Manakala kohort 6 pula ialah SK Kem Lokawi, SK Penampang, SK St. Joseph, SK Puntunu, SK Babagon, SK Moyok, SJKC Yumin, SK St. Paul, SK St. Teresa, SK Buit Hill, SK St. Anthony, SK Tombovo, SM St. Michael dan juga SMK Datuk Peter Majuntin. Sidang hadirin yang dihormati, dalam program TS25 kali ini, setiap sekolah akan melalui latihan ke arah transformasi menggunakan 10 modul. Untuk kohort 3, sekolah telah melalui latihan modul 1 hingga 8 dan kini berada dalam fasa untuk latihan modul 9 dan juga modul 10. Manakala kohort 5 pula, sekolah telah melalui latihan modul 1 hingga 6 dan berada dalam fasa latihan modul 7 dan 8, manakala untuk kohort 6, sekolah telah melalui latihan modul 1 dan 2 dan dalam fasa latihan modul 3. Melalui TS25 ini juga kita harapkan sekolah yang terlibat berupaya mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sekolah transformasi TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, disokong kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan,
guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi serta komuniti yang kompeten. Melalui penggembelengan semua elemen ini, maka pendidikan di sekolah akan mampu melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berkemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dewi bahasa, beretika dan kerohanian, serta mempunyai identiti nasional sejajar dengan hasrat 6 aspirasi murid dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kecemerlangan modal insan di negara kita pada masa hadapan bergantung kepada warga pendidik hari ini yang sentiasa segar disuburi oleh ilmu dan pengetahuan terkini daripada pelbagai disiplin. Penganjuran kolokium ini diharap dapat memantapkan lagi pembudayaan ilmu dalam kalangan komuniti pendidikan. Saya amat yakin penat lelah dan usaha warga kerja pejabat pendidikan daerah Penampang dalam menganjur kolokium ini pasti akan membawa impak positif apabila perkongsian amalan terbaik dalam kalangan pemimpin sekolah dan guru-guru dapat memacu dan mempercepatkan proses pemantapan dan penambahbaikan kepimpinan, pengurusan dan pentadbiran organisasi pendidikan serta pengajaran dan pembelajaran pada masa akan datang. Akhir sekali, saya berharap agar warga pejabat pendidikan daerah Penampang akan terus komited dalam menjayakan kolokium sebegini di masa-masa akan datang. Dalam kesempatan ini, saya mengambil peluang untuk mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh ahli jawatankuasa, para pembentang, peserta dan orang perseorangan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan kolokium pada kali ini. Saya sudahi ucapan saya dengan 2 rangkap pantun. Petik sayur si daun delima dibawa mendaki ke Gunung Daik. Kepimpinan transformasi cabaran norma, kolokium perkongsian amalan terbaik. Guru pembina negara bangsa, menabur ilmu berhikmat bakti. Kolokium pemacu kecemerlangan minda, platform perkongsian amalan terbaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Indang Kasih binti Haji Sibin atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Cahaya purnama datang menerpa, bintang 7 indah bersinar. Saat dinanti sudah pun tiba, ucapan Datuk Pengarah hendak didengar. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian, majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan Yang berbahagia Datuk Dr. Mistrin binti Radin, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan kolokium transformasi pendidikan Penampang Huguan bagi tahun 2021. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Salam sejahtera dan selamat pagi. Salam Sabah Maju Jaya. Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16. Katakan iya kepada 10 terbaik. Salam Penampang, Huguan Pemacu Kecemerlangan. Yang berusaha Puan Indang Kasih binti Haji Sibin, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Penampang, semua timbalan pegawai pendidikan daerah Penampang, pengerusi Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Sabah daerah Penampang, pengerusi Majlis Guru Besar daerah Penampang, kaunselor pendidikan daerah, semua pegawai SI Partners Plus,
semua pegawai SISC Plus, semua penolong pegawai pendidikan daerah, pengetua, guru besar, semua pembentang, guru-guru dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Yang Maha Esa kerana dengan izinnya, Kolokium Transformasi Pendidikan Penampang Huguan tahun 2021 dapat direalisasikan dengan penuh jaya menerusi saluran YouTube dan Facebook rasmi Pejabat Pendidikan Daerah Penampang. Ucapan syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Pejabat Pendidikan Daerah Penampang di bawah pimpinan Puan Indang Kasih binti Haji Sibin, Pegawai Pendidikan Daerah Penampang atas inisiatif menyediakan ruang untuk perkongsian amalan terbaik yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah khususnya di bawah program Transformasi Sekolah 2025 sama ada dalam daerah Penampang maupun dari daerah lain yang berdekatan. Saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas dan koordinator Connecting Dots Learning yang telah meluangkan masa untuk bersama-sama selaku pembentang utama dalam kolokium hari ini dengan tema Transformasi Sekolah 2025 memacu kemenjadian murid dan diharapkan perkongsian Yang Berbahagia Datuk memberi cetusan minda yang besar kepada semua pendidik di daerah Penampang. Ucapan tahniah juga ditujukan kepada pengetua, guru besar dan guru-guru yang telah menggembleng tenaga dan berusaha sepenuhnya dalam melaksanakan amalan terbaik di sekolah masing-masing. Sesungguhnya usaha ini merupakan satu jaringan dan jalinan dalam kalangan warga pendidik untuk berkomunikasi dan berkolaboratif dalam amalan terbaik masing-masing. Kita juga dapat melihat bahawa kolokium Transformasi Pendidikan Penampang Huguan tahun 2021 ini merupakan satu medan perkongsian amalan terbaik sekolah-sekolah di bawah program Transformasi Sekolah 2025 atau TS25 yang mengaplikasikan konsep dan amalan PDPC terbaik serta memperkukuhkan jati diri pengurusan dan pimpinan institusi dalam menghadapi cabaran pendidikan masa kini dengan mengetengahkan pencapaian sekolah di bawah program TS25. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Sabah berada dalam pelan pemulihan negara fasa kedua dan tanpa disedari sudah hampir 1 bulan murid-murid tingkatan 6 semester 2 dan murid berkeperluan khas bersekolah. Mereka mulai kembali kepada kehidupan biasa dalam norma baharu dengan tata cara SOP yang perlu dipatuhi dalam ekosistem pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Peralihan pandemik kepada endemik yang dijangka akan dilaksanakan pada akhir tahun ini telah merubah suasana pembelajaran generasi baharu kita kepada era yang baharu. Dalam Pelan Pemulihan Negara Fasa 2, pembelajaran dan dari rumah atau PDPR masih dilaksanakan. Kegairahan guru dalam mewujudkan persekitaran bilik darjah yang lebih kondusif telah berubah sepenuhnya kepada menerokai dan menjelajahi kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT bagi mengekalkan pembelajaran yang menyeronokkan dengan penglibatan murid yang aktif lagi bermakna. Perubahan mendadak tanpa diduga ini menjadikan guru lebih beraspirasi, berinovasi, berkreativiti dan meningkatkan kompetensi diri dalam penyampaian PDP melalui PDPR. Sesungguhnya situasi penularan coronavirus adalah pemangkin perubahan pendidikan yang jauh berbeza daripada cara yang telah dilalui sebelum ini. Proses pendigitalan dan pembelajaran maya akan diperkasakan dan sangat relevan dengan situasi COVID-19 dan pasca COVID-19 nanti. Ini menunjukkan guru sekolah perlu mempunyai komitmen tinggi dan cukup bernilai untuk dipandu oleh
pemimpin sekolah bagi memastikan matlamat sampai ke destinasi tepat pada masanya dalam melahirkan modal insan yang unggul. Pemimpin bersama warga organisasi perlu seharusnya telah bersiap sedia untuk mempersiapkan dunia pendidikan dengan pelbagai cabaran yang bakal dihadapi kelak. Dunia bukan sahaja mengalami lambakan maklumat dan kepesatan teknologi, tetapi juga kehadiran dunia VUCA juga merubah lanskap pendidikan dan memberi impak yang sangat ketara kepada generasi hari ini dan akan datang. Dalam VUCA, iaitu sentiasa berubah atau volatility, tidak pasti, uncertainty, rumit complexity dan kabur ambiguity. Oleh itu, pendidik dan pemimpin pendidik perlu melaksanakan perancangan serta tindakan proaktif dengan membuat pelbagai kajian, mengumpul data yang berkaitan agar dapat merangka serta meramal keperluan yang relevan pada masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, amalan terbaik yang dilaksanakan oleh sesebuah sekolah bukan sahaja beroleh manfaat melaluinya, tetapi juga dapat menyemai budaya menghargai dan menyayangi sekolah dalam kalangan warganya, malahan akan menjadi lebih bermakna dan bermanfaat jika cetusan idea, objektif, matlamat dan hala tuju amalan tersebut dapat dikongsi bersama dalam kalangan pemimpin sekolah, warga pendidik, murid-murid dan ibu bapa. Medan kolokium yang dianjurkan hari ini adalah platform utama untuk para guru berkongsi amalan pedagogi yang menjadi mekanisme unggul kemenjadian murid dan menjadi medan perkongsian dalam kalangan pemimpin sekolah, dan seterusnya merangsang penjanaan idea, cetusan kreativiti dan menggerakkan warga sekolah untuk melaksanakan sesuatu di sekolah masing-masing yang boleh diiktiraf sebagai amalan terbaik dan seterusnya boleh diteladani dan dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah lain. Bahkan pada hari ini kita bukan sahaja berkongsi amalan terbaik, tetapi juga lebih bermakna daripada itu. Kolokium ini juga adalah wadah pengiktirafan bagi insan pendidik yang menyalurkan pengalaman, penyedia, melaksana dan meraihkan kejayaan sesuatu amalan itu bersama rakan-rakan yang lain. Sesungguhnya sesebuah kejayaan itu tidak datang bergolek tanpa usaha yang mapan dan kerja keras yang gigih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, pastinya hari ini banyak percambahan idea dan pemangkin aspirasi baharu kepada guru-guru bagi melaksanakan pembelajaran dan pengajaran, dan sudah tentu sebagai medan pencetus ilham kepada para pemimpin sekolah yang sepenuhnya berbakti menguruskan perjalanan pengoperasian sekolah. Harapan saya semoga kita dapat menjalankan transformasi pendidikan mengikut acuan asal tetapi dalam norma baharu, bertindak lebih proaktif dalam mendepani cabaran yang belum pasti bila akan berakhir, perbanyakkan dan pelbagaikan medan perkongsian agar percambahan idea dalam bidang pendidikan lebih berdaya saing dan berkompetensi. Sekali lagi saya ingin merakamkan ribuan terima kasih atas kehadiran yang berbahagia Datuk Dr. Amin bin Senin selaku pembentang utama dalam kolokium hari ini, dan semua pembentang yang terdiri daripada pengetua, guru besar dan guru-guru. Tahniah atas perkongsian pada hari ini. Semoga segala usaha yang diberikan mendatangkan manfaat kepada kita semua warga pendidik dalam melahirkan modal insan unggul, dan saya merakamkan ucapan terima kasih dan teruskan usaha dalam melahirkan pelbagai perkongsian amalan terbaik. Syabas dan tahniah kepada pejabat pendidikan daerah Penampang atas penganjuran kolokium transformasi pendidikan Penampang Huguan tahun 2021. Dengan ini saya dengan sukacitanya merasmikan kolokium transformasi pendidikan Penampang
Huguan tahun 2021. Sekian dan terima kasih, kata Huadan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Pengarah atas kesudian untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan perasmian Kolokium Transformasi Pendidikan Penampang Huguan bagi tahun 2021. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita mulakan Kolokium Transformasi Pendidikan Penampang Huguan tahun 2021 dengan sama-sama mengikuti pembentangan utama yang akan disampaikan oleh tetamu jemputan kita pada hari ini. Sebelum kita meneruskan dengan majlis ilmu kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan secara ringkas tetamu jemputan khas kita. Pembentang utama kita adalah personaliti yang tidak asing lagi dalam bidang pendidikan. Sebagai seorang tokoh ilmuwan yang dikenali dan disegani, beliau mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam bidang pengurusan dan pembangunan pendidikan. Tetamu istimewa kita pada hari ini telah menabur hikmat dan menyandang portfolio penting, antaranya seperti menjadi pengarah Institut Aminuddin Bakti, menggalas tugas sebagai Timbalan Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, dan selain itu juga beliau merupakan mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Sebagai seorang tokoh pendidikan yang dikenali ramai, beliau sememangnya telah banyak menerima anugerah, dan antara anugerah yang telah diterima beliau adalah Anugerah Tokoh Kepimpinan Kebangsaan bagi tahun 2020. Maka dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita tampilkan pembentang utama kita pada hari ini, yaitu Yang Berbahagia Datuk Dr. Amin bin Senin. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para pemimpin sekolah yang bersama-sama dalam sesi pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada PPD Penampang dan juga kepada semua yang terlibat kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit pandangan tentang tajuk yang diberi kepada saya, iaitu saya akan bercakap tentang cabaran pemimpin sekolah menangani kesan pandemik terhadap persekolahan. Dan saya dimaklumkan bahawa sesi saya ini ialah salah satu sesi yang akan mengisi program Kolokium Transformasi Pendidikan Penampang. Saya ucapkan tahniah kepada PPD Penampang yang mengusahakan sosial seperti ini, yang saya yakin akan dapat membantu semua pihak, sama ada pihak sekolah dan juga pihak PPD, untuk memastikan kita sentiasa dapat menghadapi cabaran-cabaran dalam pendidikan yang sentiasa berubah, terutama sejak akhir ini. Salah satu perkara yang saya perhatikan apabila berlakunya pandemik yang kita hadapi sekarang ini, dia sebenarnya banyak memberikan kesan kepada sekolahan kita. Dan saya sejak daripada awal 2 tahun yang lepas, sejak daripada awal lagi berlakunya pandemik ini, saya memberikan pemerhatian dan juga kerjasama dengan beberapa pihak untuk melihat sejauh manakah kesan pandemik, terutamanya apabila sesi persekolahan kita terhenti buat seketika dalam menghadapi usaha kita untuk membendung pandemik ini. Dan sudah tentu kesannya begitu terasa. Dan secara jujurnya saya dapati bahawa keseluruhan sistem kita, sistem persekolahan dan sistem pendidikan kita bermula daripada kementerian, sehinggalah kepada GPN dan kepada PPD dan juga kepada sekolah, saya dapati bahawa kita sistem itu hampir-hampir terhenti dalam arti kata, maksudnya ialah kita, kerana kita tidak punya pengalaman menghadapi suasana seperti ini.
Jadi pengalaman krisis seperti ini tidak pernah dihadapi oleh sistem persekolahan kita. Paling jauh pun kita berhadapan dengan krisis seperti krisis jerubu, krisis banjir, dan juga yang itu biasa kita hadapi. Dan kita punya SOP yang sedemikian rupa yang kita gunakan untuk menghadapi krisis jerubu dan juga krisis banjir. Tetapi SOP itu hanya bersifat yang saya katakan bersifat tidak berpanjangan seperti yang kita hadapi dengan pandemi ini. Tetapi sistem kita tidak pernah berhadapi dengan kesan yang berpanjangan daripada tutupan sekolah yang kita hadapi sekarang. Sebenarnya secara jujurnya suasana ini sebenarnya bukan saja sistem kita di Malaysia tidak pernah menghadapi, tapi keseluruhan sistem di dunia juga tidak punya pengalaman. So dalam arti kata yang lain saya maksudkan bahawa apabila kita berhadapan dengan keadaan seperti sekarang ini, tidak ada satu pihak pun yang berani memberikan suatu penyelesaian yang konkret bagaimana kita menghadapi. Sebab dalam arti kata yang lain, murid kita tidak berada di sekolah dalam tempoh yang begitu panjang dan kita menjalankan persekolahan. Quote-unquote dalam arti kata persekolahan kita tidak ada classroom yang fizikal yang kita hadapi. Sebab itu pendekatan yang terdekat untuk mengatasi ini semua orang menggunakan kaedah apa yang dipanggil kaedah pembelajaran secara online, secara offsite, maknanya tidak berada di sekolah tetapi berada di rumah dan menggunakan berbagai pendekatan. Dan seperti yang kita hadapi dalam suasana ini, terutamanya di Sabah, khususnya di Pelampang sini, saya dipahamkan bahawa tidak semua sekolah kita ataupun pelajar-pelajar kita mempunyai kemudahan internet ataupun konektiviti yang boleh mereka gunakan sepanjang masa apabila mereka berada di rumah. Dan ini memberikan suatu cabaran yang cukup besar kepada ibu bapa, kepada para pelajar dan juga kepada guru-guru. Bagaimana kita menghadapi suasana ini dalam keadaan yang kita tidak punya pengalaman. Dan dalam maksud yang lain, kita dapati bahawa suasana ini memberikan kita satu pengalaman yang baharu kepada semua pihak, kepada guru, kepada ibu bapa, terutamanya kepada pemimpin sekolah. Bagaimana kita menghadapi? Sebab itu kementerian pada peringkat awalnya pun menggunakan pendekatan yang dipanggil secara offsite ataupun online dalam pendidikan. Dan dalam suasana, dalam keadaan tertentu, ada sekolah yang tidak punya konektiviti itu menggunakan kaedah modul. Mereka menghantar modul ke sekolah-sekolah, ke rumah-rumah, ya, di mana mereka menggunakan modul yang disediakan oleh guru. Dan ini satu pengalaman yang agak berbeza. Jadi, ini memberikan sebenarnya suatu kesan yang cukup mendalam kepada dua aspek. Satu, aspek pembelajaran murid. Yang kedua juga aspek pengajaran guru. Jadi pengalaman sebelum ini seolah-olah sudah tidak berfungsi, di mana kita memberikan pengajaran dan pembelajaran secara fizikal dalam classroom, kemudian murid balik ke rumah, membuat kerja rumah seperti biasa. Tetapi suasana sekarang ini, semua pengalaman-pengalaman yang kita alami atau pengalaman yang kita perolehi dengan kaedah yang classroom ataupun bilik belajar secara fizikal itu sudah tidak relevan. So, jadi semua pihak sebenarnya memikirkan inovasi bagaimana pendekatan yang kita gunakan. So, jadi murid pun tidak punya pengalaman belajar yang sedemikian. Sebab itu pemerhatian salah satu daripada kesan daripada pandemik ini yang memberi kesan kepada murid ialah kita dapati suasana pandemik ini dia memberikan tekanan kepada pelajar kita untuk mereka memiliki apa yang saya panggil sebagai self-directed learning ataupun self-regulations learning. Macam mana mereka mengurus
macam mana mereka mengatur pembelajaran mereka secara kendiri di rumah. Oleh sebab itu, kita dapati rata-rata pelajar kita tidak punya pengalaman sedemikian. Kalau kita ambil daripada 10 orang pelajar itu, mungkin hanya seorang saja yang boleh mengurus, mengatur pembelajarannya apabila mereka bersendirian di rumah. Dan ini memberi kesan yang cukup mendalam kepada mereka yang berada di sekolah rendah. Kalau di sekolah menengah itu saya lihat pelajar-pelajar yang tingkatan menengah atas, tingkatan 4 dan 5, saya rasa mereka tidak begitu terkesan dengan pendekatan ini kerana mereka boleh mampu mengurus pembelajaran mereka sendiri. Tapi mereka yang berada di sekolah rendah, saya dapati ini suatu cabaran yang cukup besar. Sebab mau tidak mau kita akui selama ini, apabila kita menggunakan pendekatan bilik darjah yang biasa itu, pengajaran pelajaran bilik darjah yang biasa itu, boleh dikatakan para pelajar kita tidak didedahkan kemahiran mengurus pembelajaran mereka sendiri. Self-directed learning itu bukan merupakan trust kepada kaedah pembelajaran mereka. Mereka banyak bergantung kepada kita sebagai guru, dan kita pun bila mengajar mereka dalam kelas itu, kebanyakannya semuanya itu bergantung kepada kita sebagai seorang guru. So akhirnya kemahiran, kompetensi untuk mengurus pembelajaran kendiri itu tidak dimiliki oleh pelajar kita. Sebab itu moving forward, ini satu lesson learn yang perlu kita jadikan sebagai asas. Andai kata sekolah kita nanti akan berfungsi seperti biasa, maknanya menjadi suatu kepentingan kepada kita untuk memikirkan bagaimanakah kita boleh memberikan kompetensi pengurusan pembelajaran kendiri kepada anak murid kita. Seawal di sekolah rendah sehingga mereka sekolah menengah. Saya rasa ini kita kena buat secara deliberate, secara sengaja untuk memberikan mereka kompetensi untuk mengurus pembelajaran mereka tanpa bergantung kepada guru. Kerana pandemik ini mengajar bahawa ini adalah di antara perkara yang perlu kita berikan perhatian. Itu berkaitan dengan kesan yang kita lihat kepada anak murid kita. Kesan yang kedua daripada pandemik ini ataupun COVID-19 ini ialah kaedah pengajaran kita. Kaedah pengajaran kita, banyak, saya hanya ambil beberapa aspek yang boleh kita fikirkan bersama. Saya lihat bila pengajaran secara fizikal itu berlaku, kebanyakan pengajaran kita itu bergantung dengan kaedah yang konvensional. Maknanya kaedah yang konvensional itu kita bergantung kepada sukatan pelajaran dan juga bergantung kepada buku teks dan juga kepada buku-buku kerja untuk memastikan murid kita belajar. Tapi apabila berlakunya pandemik ini, hampir-hampir kaedah yang normal itu sudah tidak berkesan, bukan tidak relevan, tapi tidak berkesan kalau kita gunakan. Saya ingat di peringkat awal apabila berlakunya pandemik itu, kita lihat guru-guru kita berusaha untuk menggunakan kaedah pembelajaran online itu dengan cara Google Classroom ataupun dengan cara-cara yang lain. Kita dapati cara guru kita, mereka bentuk pengajarannya itu dengan apa dipanggil rancangan pengajarannya itu, pengajaran itu sama seperti mereka bentuk pengajaran dalam keadaan yang biasa, dalam keadaan murid secara fizikal berada dalam kelas. Tetapi sebenarnya pengalaman menunjukkan bahawa pengalaman mereka bentuk desain ataupun membuat perancangan pengajaran, pembelajaran yang sedemikian tidak sesuai secara online. Sebab itu akhirnya kita dapati di peringkat awal, saya tengok bagaimana guru-guru kita struggle untuk menerjemahkan seolah-olah Google Classroom itu adalah
classroom fizikal. Mereka mengajar secara fizikal, walaupun secara hakikatnya mereka berada secara maya. Kalau secara fizikal, kita dapati murid-murid kita, kalau dia ada 30 orang di hadapan kita. Tapi secara Google Classroom itu, mereka walaupun dalam skrin itu mereka nampak, tapi mereka terasing. Mereka adalah secara individu yang berasingan. So, jadi sebab itu pendekatan konvensional menggunakan reka bentuk fizikal dimasukkan dalam Google Classroom itu hampir-hampir tidak berkesan. Sebab interaksi tidak berlaku, banyak benda yang kita itu belum cerita lagi bagaimana kita guru-guru kita struggle untuk menguasai hal-hal teknikal yang berkaitan dengan Google Classroom, dengan pembelajaran online, dengan aplikasi-aplikasi dan sebagainya. So, dalam arti kata yang lain, pengajaran yang kita reka bentuk di peringkat awal itu bukan sahaja perlu diubah suai dengan pendekatan yang totally berbeza daripada pengalaman sebelum ini, tetapi kita juga dalam yang sama kita struggle untuk menghadapi. Sebab itu saya tengok di peringkat awal pengajaran kita dalam PDPR itu bukan saja memberikan tekanan kepada guru, juga tekanan kepada murid. Sebab itu kita lihat, saya berani menyebut ini sebab perbincangan dengan rakan guru, mereka dapati bila mereka mengadakan Google Classroom itu, kalau mereka boleh 50% kehadiran murid dalam Google Classroom itu merupakan satu pencapaian yang cukup baik. Umpamanya kalau ada 30 orang muridnya itu, 15 orang itu hadir dalam Google Classroom, itu merupakan suatu pencapaian yang baik secara berterusan. Dan semakin lama kita lihat cabaran inilah yang memberikan tekanan kepada guru-guru dan juga kepada semua pihak. So, dalam masa yang sama, kita lihat masalah pembelajaran murid. Saya hanya ambil aspek yang sedikit saja daripada bagaimana murid kita tidak punya pengalaman untuk mengurus pembelajarannya. Yang kedua dari segi pengajaran, bagaimana guru kita tidak punya pengalaman untuk mereka bentuk pengajaran pembelajaran secara maya, secara online, juga dua cabaran yang cukup besar. Dan ini memberikan cabaran yang cukup besar kepada pemimpin sekolah, kepada pengetua dan juga kepada guru besar untuk mereka berhadapan dengan pengalaman-pengalaman ini, perubahan-perubahan yang mereka tidak ada pilihan. Sebab itu saya ingat pengalaman saya di peringkat awal dulu di kementerian apabila kita memperkenalkan sekolah transformasi. Bila saya menjadi ketua pengarah pelajaran pada ketika itu, salah satu gerakan saya ialah untuk di peringkat kementerian ialah memperkenalkan sekolah transformasi. Dan sebelum itu COVID-19 tidak ada. Tetapi salah satu modul ke-8 kalau saya tidak silap dalam sekolah transformasi itu, saya secara deliberate ataupun secara sengaja dalam modul itu meletakkan digital tools sebagai asas untuk melakukan perubahan dalam sekolah transformasi yang program sekolah transformasi itu, digital tool dalam modul yang ke-8 kalau saya tidak silap. Ya. Dan pada ketika itu bila saya meletakkan modul digital tool itu sebagai asas, sebab saya ingin menjadikan pembelajaran digital itu sebagai trust untuk pembelajaran kehadapan. Kesukaran saya pada ketika itu untuk meyakinkan bahawa modul itu, modul digital tools untuk memberikan suatu harapan bahawa pembelajaran digital itu menjadi trust dalam pembelajaran dalam sekolah transformasi agak sukar untuk difahami dan juga agak sukar untuk diikuti kerana the why part. Kenapa kita mesti perkenalkan seawal mungkin sedangkan sekolah-sekolah kita tidak sepenuhnya punya connectivity, sekolah-sekolah kita tidak sepenuhnya punya internet yang baik dari segi pelajar-pelajarannya.
Dan saya banyak menghabiskan masa saya untuk meyakinkan the why part, kenapa kita mesti adakan. Tapi alhamdulillah apabila berlakunya pandemik ini, saya dapati bahawa the why part, kenapa digital learning, pembelajaran digital itu perlu dipercepatkan, memberikan suatu pemikiran, pengalaman pandemik ini menyebabkan saya dan juga semua pihak yang terlibat tidak perlu bertanya kenapa mesti kita menguasai pembelajaran digital pembelajaran secara online, pembelajaran digital khususnya. Tetapi suasana ini menyebabkan kita tidak ada pilihan. Semua pihak, guru, pengetua, pegawai di PPD, pegawai di kementerian dan ibu bapa tidak ada pilihan. Mereka tidak bertanya lagi kenapa kita mesti perlu menguasai pembelajaran digital ini. Tetapi mereka dan kita terpaksa menguasai kompetensi-kompetensi yang diperlukan. Pengetua, guru besar perlu melihat bagaimana mereka boleh memimpin guru-guru mereka untuk menguasai kaedah pembelajaran digital, kaedah-kaedah pengajaran dan juga pembelajaran yang boleh memberikan manfaat kepada murid ini. Maksud saya, fasa untuk kita bertanya kenapa itu sudah tidak ada. Fasanya sekarang inilah fasa kita mesti mau tidak mau menguasai. Dan ini menunjukkan pada masa akan datang, pembelajaran digital ini akan menjadi salah satu daripada kemahiran yang perlu dikuasai. Dan sebab itu, moving forward kita dapati bahawa pembelajaran yang akan datang, andai kata kita berada dalam keadaan normal balik, kita balik ke dalam kelas, saya menjangkakan bahawa pendekatan pengajaran pembelajaran kita dalam norma baru ini sudah tidak sama seperti dalam norma yang lama kaedah konvensional. Ini hakikat yang perlu kita terima dan saya berharap pemimpin sekolah, pemimpin pendidikan di Penampang khususnya, sekolah yang berada di Penampang ini perlu bersedia apabila sekolah sudah dibuka dan berjalan seperti normal, kaedah pengajaran konvensional kita yang saya sebutkan di peringkat awal tadi sebenarnya sudah tidak boleh diterima bukan saja oleh murid tetapi juga tidak boleh diterima oleh ibu bapa. Sebab mereka sudah ada pengalaman bahawa kaedah pembelajaran digital ini sudah mula diperlukan. Mereka sendiri sudah merasakan itu diperlukan, jadi kalau sekolah tidak memanfaatkan perubahan ini, kita tidak memanfaatkan perubahan ini dan kita tidak menguasai kompetensi-kompetensi dalam pembelajaran digital itu merupakan satu kerugian besar dan kita akan lambat lagi untuk melakukan perubahan ini. Maksud saya, perubahan dalam pendidikan ini fasa pertama untuk memberikan mereka the why part. Kenapa perubahan perlu berlaku sebenarnya tidak berlaku lagi dan mereka sudah bersedia untuk menerimanya. Dan kita di pihak sekolah, di pihak pemimpin pendidikan dan guru-guru perlu memanfaatkan ini. Dan untuk melakukan itu, ada dua perkara yang perlu kita lakukan. Pertama, sebagai pemimpin sekolah, cara kita mengadakan apa yang saya sebut peningkatan kompetensi guru-guru kita di perangkat sekolah perlu diubah suai. Kita tidak boleh lagi pemimpin sekolah sama ada di PPD ataupun di sekolah menggunakan pendekatan yang normal. Pendekatan konvensional yang biasa itu kita selalu menggunakan kaedah apa yang saya panggil sebagai kaedah kursus biasa yang diadakan hujung minggu, kemudian kita ambil topik-topik tertentu untuk memberikan pendedahan kepada guru-guru dengan harapan guru-guru kita berubah. Tetapi moving forward ini salah satu pendekatan yang perlu kita gunakan dan ini juga saya lihat berlaku di seluruh dunia, bukan saja kesannya kepada Malaysia. Pendekatan pembangunan profesionalisme ataupun peningkatan kompetensi guru itu digunakan apa yang dipanggil pendekatan rapid professional development dan juga pendekatan real time professional development. Maksudnya perkataan itu
pendekatan itu mempercepatkan kompetensi penguasaan kompetensi guru dan juga real time. Real time maknanya dia mesti mengadakan pembangunan professional development guru itu secara real menyelesaikan masalah mereka. Saya bagi contoh umpamanya ya. Kalau dulu pendekatan kursus hujung minggu ataupun kursus bila-bila itu pendekatan yang lambat dan kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah dalam bilik darjah. Dan seringkali apa yang kita alami itu tidak kita manfaatkan atau tidak aplikasikan dalam pengajaran pembelajaran kita. Kita masih terikat dengan kaedah yang konvensional. Tetapi suasana sekarang ini menuntut kita, pertama apa yang kita kena lakukan ialah kita kena mengenal pasti apa masalah pengajaran pembelajaran kita yang kita hadapi dalam suasana yang baru. Yang kedua, bersama dengan guru-guru kita, kita perlu merancang, mereka bentuk kaedah pengajaran pembelajaran kita untuk menyelesaikan masalah yang real yang kita hadapi di sekolah itu. Sebagai contoh, dalam minggu ini, katakanlah dalam minggu ini, selepas kita berbincang, kita dapati ini masalah kita. Kita bincang, sama ada dia mengikut mengikut mata pelajaran ataupun mengikut tingkatan ataupun mengikut tahun 1, tahun 2 dan sebagainya, ikut kumpulan masing-masing. Identify, kenal pasti apakah masalah pengajaran pembelajaran yang perlu kita tingkatkan. Dan dalam masa yang sama kita merancang apa yang perlu kita lakukan. Kemudian selepas kita bersetuju bahawa dari segi desain, reka bentuk pengajaran pembelajaran ini yang kita perlu lakukan. Okay. Selepas kita bersetuju, pemimpin sekolah, guru besar, pengetua bersetuju dengan guru-gurunya, immediately minggu berikutnya terus laksanakan dalam kelas itu. Strategi, kaedah, pendekatan itu terus dilaksanakan. Selepas itu, mungkin minggu yang 2 minggu, 3 minggu yang berikutnya, dibincang balik. Apa kesan daripada pengguna kaedah yang dipanggil kaedah real-time professional development, rapid professional development itu. Dibincang balik. Kemudian jika ada masalah, bagaimana kita nak baiki? Ataupun kita nak ubah? Terpulang pada kita. Jadi perbincangan ini berterusan. Jadi kaedah pendekatan ini adalah pendekatan yang saya rasa lebih relevan untuk menyelesaikan masalah kita. So ini yang dipanggil learning community yang berlaku di sekolah itu. Pembelajaran community di kalangan guru dan juga pemimpin sekolah, dia mesti bincang di perangkat sekolah untuk menyelesaikan. Walaupun dia tidak boleh menyelesaikan semua masalah, tetapi sekurang-kurangnya sudah ada asas untuk kita mengenal pasti masalah yang paling pokok untuk kita selesaikan dan kita rancang bersama-sama dan kita terus laksanakan, guru terus laksanakan di perangkat sekolah, di perangkat bilik darjah itu dan bincang balik apa kesannya. Ini yang kalau kita buat secara berterusan, dia akan memberi impak yang besar kepada pembelajaran murid dan kesan yang besar kepada kualiti pembelajaran murid itu. Ini yang perlu kita laksanakan pada masa selepas ini nanti untuk kita menangani norma baru. Saya bincang ini kerana kita kena menyelesaikan masalah ini secara kolaboratif. Ini dipanggil collaborative design, mereka bentuk pengajaran pembelajaran. Kita tidak boleh menyelesaikan, sebab pengalaman kita dalam pandemik ini, kita tidak boleh menyelesaikan masalah ini bersorangan. Kita kena buat secara kolaboratif. Dan ini akan memberi kesan kepada pembelajaran murid. Dan kita mesti ingat ya, perubahan pengajaran pembelajaran, perubahan pendidikan ini, dia hanya berlaku jika sekiranya ada perubahan dalam kaedah pengajaran pembelajaran kita yang beri manfaat kepada kualiti pembelajaran murid. Selagi kualiti pembelajaran murid tidak berubah, maknanya dia akan memberi kesan kepada kualiti pengajaran pembelajaran dan tidak akan ada perubahan dalam pendidikan secara keseluruhan. Sebab itu perubahan sebenarnya bermula dalam bilik darjah di antara guru dengan murid apabila berlakunya perubahan dalam kualiti pengajaran dan pembelajaran. So, jadi yang itu yang saya maksudkan sebagai rapid, ya.
rapid professional development ataupun yang juga yang kedua yang saya panggil sebagai real time professional development. Dan ini kena dilakukan secara berterusan. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi kita perlu merubah cara pengajaran, cara pembangunan profesional kita. Sama ada di peringkat pengetua, di peringkat guru, kita memerlukan banyak kompetensi-kompetensi baru dalam pembelajaran digital ini. Dan yang keduanya, itu saya bincang hanya salah satu aspek bagaimana kita meningkatkan kompetensi. Aspek yang kedua, cara kita membangunkan pengajaran pembelajaran kita perlu memanfaatkan sekarang. Dalam konteks sekarang ini saya perhatikan ada sudah guru-guru yang memanfaatkan the hybrid learning. Hybrid mencantumkan kaedah konvensional dan juga sekaligus menggunakan kaedah pembelajaran digital. Itu dipanggil hybrid. Sebab itu ada guru-guru yang menggunakan kaedah flip classroom. Kaedah flip classroom ini dia sebenarnya satu pendekatan yang menggabungkan. Sebab dalam pembelajaran pandemik ini kita dapati ada 3 ruang pembelajaran yang kita boleh manfaatkan. Satu yang dipanggil ruang pembelajaran fizikal ketika mereka berada di sekolah. Yang kedua, ruang pembelajaran di rumah. Jadi family space of learning itu juga sekarang ni kita kena iktiraf sebagai suatu space of learning yang cukup penting. Dan yang ketiga ialah dipanggil ruang pembelajaran digital. Digital learning space. So, jadi ada 3 ruang pembelajaran yang perlu kita gabungkan. Satu, physical learning space yang ada di sekolah itu dalam bilik belajar. Yang kedua, iaitu family learning space yang berada di rumah mereka. Dan yang ketiga, digital learning space. Jadi ketiga ruang pembelajaran ini, digital, rumah dan juga fizikal itu perlu digabungkan dalam reka bentuk pengajaran yang norma baru ini. Sebab itu salah satu pendekatan strateginya nanti boleh dibincangkan bersama-sama dengan guru untuk melihat bagaimana kaedah flip classroom itu. Kaedah pembelajaran flip classroom itu boleh digunakan untuk memanfaatkan ketiga-tiga ini. Memanfaatkan ketiga-tiga ruang ini. Jadi kalau kita boleh gabungkan ketiga-tiga ruang ini dengan menggunakan kaedah flip classroom, flip teaching and learning itu, insya-Allah dia akan dapat menghadapi cabaran perubahan untuk kita memberikan pengajaran murid itu lebih bermakna. Jangan risau sebab saya tahu jika sekiranya kita menggunakan ini, pendekatan ini, ibu bapa dia akan faham. Sebab dalam PDPR saya lihat ibu bapa kita sudah tahu bahawa pendekatan online dan sebagainya ini sudah mula menjadi salah satu daripada unsur penting dalam keadaan pengajaran kita pada masa akan datang. Sebab itu pendekatan flip classroom yang boleh menggabungkan ketiga-tiga ruang pembelajaran ini perlu kita manfaatkan, perlu kita kuasai kemahiran-kemahirannya. Dan ini saya cadangkan guru-guru PPD dan juga pengetua ataupun guru besar perlu memikirkan bagaimana kita memantapkan kaedah hybrid ataupun strategi ataupun model flip classroom ini. Dan itu boleh dibincangkan lebih dulu. Saya hanya memberikan gambaran. Atau mungkin ada kaedah-kaedah yang lain itu boleh saja. Tapi dia punya asasnya ialah bagaimana kita menjadikan ketiga-tiga ruang pembelajaran itu dimanfaatkan sepenuhnya. Sebab seperti yang sebut di peringkat awal tadi, tidak ada siapa lagi yang akan bertanya kepada kita kenapa mesti buat. Sebab itu sudah fasa yang sudah berlalu. Fasa yang akan datang ni bagaimana kita melakukannya untuk memanfaatkan ketiga-tiga ruang ini. So jadi saya harap perkongsian saya pada kali ini dapat memberikan sedikit gambaran bagaimana kita menghadapi cabaran insya-Allah selepas daripada pandemik ini yang perlu kita hadapi. Saya bagi kesimpulan saya punya perkongsian pada kali ini. Pertama, apabila kita kembali kepada keadaan normal, salah satu perkara yang perlu kita usahakan ialah bagaimana kita boleh memberikan kompetensi kepada anak murid kita
kompetensi pengurusan pembelajaran kendiri. Yang ini adalah di antara kemahiran dan kompetensi yang selama ini kita bukan kita abaikan, tetapi kita tidak berikan perhatian sepenuhnya. Dan saya menyebutkan ini kerana apabila kita pergi kepada berganjak kepada hybrid learning ataupun flipped classroom, itu sebenarnya ini adalah satu strategi kita untuk menggalakkan kompetensi itu dikuasai oleh anak murid kita, iaitu kompetensi pengurusan pembelajaran kendiri. Sebab mereka hanya boleh mengurus pembelajaran kendiri itu jika sekiranya ketiga-tiga ruang pembelajaran ini, ruang pembelajaran fizikal dalam bilik darjah, ruang pembelajaran digital, ruang pembelajaran fizikal di bilik darjah, ruang pembelajaran digital itu dan juga ruang pembelajaran di rumah itu digabungkan. Dan ini hanya boleh dilaksanakan jika sekiranya anak-anak murid kita dapat menguasai kompetensi pengurusan pembelajaran kendiri. Yang kedua, yang saya boleh bincangkan ialah tadi pengetua, guru besar dan pemimpin pendidikan di BPD perlu bergabung memikirkan bagaimana kita boleh melaksanakan apa yang saya sebut sebagai rapid dan juga real-time professional development yang kita laksanakan di sekolah ataupun di BPD, yang perlu menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran yang dihadapi oleh guru dalam bilik darjah. Kenal pasti dan buat prioriti, kemudian wujudkan program dan bina reka bentuk ataupun rancang pengajaran kita dan laksanakan, kemudian bincangkan bagaimana kita boleh menambah baik dan memberi kesan kepada kualiti pengajaran dan pembelajaran. Dan yang ketiganya, yang saya sebutkan tadi, perlu penguasaan kita memanfaatkan perubahan yang ada sekarang ini supaya kita boleh membudayakan suatu pengajaran pembelajaran yang akan datang yang menekankan kepada hybrid learning yang menggunakan strategi flip classroom dan project based learning, whatever yang boleh memanfaatkan keseluruhan ruang pembelajaran fizikal, digital dan juga pembelajaran family, ruang pembelajaran family di rumah. So mudah-mudahan perbincangan saya pada kali ini dapat memberikan sedikit idea bagaimana kita memanfaatkan dan melakukan perubahan. Dan ingat, seperti yang disebut berulang kali, perubahan dalam pendidikan tidak berlaku jika sekiranya tidak ada perubahan dalam pengajaran pembelajaran di bilik darjah. Jika itu tidak berlaku, maknanya kita tidak merubah kaedah pengajaran pembelajaran kita, tidak akan ada perubahan dalam pendidikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan terima kasih banyak juga kerana memberikan perhatian atas perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat memberikan bantuan kepada anak didik kita, kepada semua pihak dalam kita meningkatkan kualiti pembelajaran kita khususnya di Penampang dan Negeri Sabah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembentang utama kita iaitu Yang Berbahagia Datuk Dr. Amin bin Senin atas pembentangan dan perkongsian ilmu buat semua warga pendidikan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, berbudi mengenang jasa berbahasa budaya kita, memberi tanda budi diterima, menerima itu tanda murah rezekinya. Pihak Pejabat Pendidikan Daerah Penampang dengan sukacitanya ingin menyampaikan sijil penghargaan kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Amin bin Senin sebagai pembentang utama kolokium pada hari ini. Sekali lagi, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada pembentang utama kita Yang Berbahagia Datuk Dr. Amin bin Senin. Hadirin yang dihormati sekalian, sesi kolokium kita pada hari ini akan dijalankan secara selari dan terdapat 2 bilik pembentangan secara maya telah disediakan.
Bilik pembentangan pertama akan melibatkan seramai 8 orang pembentang, manakala bilik pembentangan 2 melibatkan 10 orang pembentang. Marilah kita sama-sama mengikuti sesi pembentangan yang telah disusun dan dijadualkan.